Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya mohon maaf kerana background agak tak berapa cantik, tapi begitulah hidup di kampung. Berada di tempat menengok buah-buahan. Kita tengok buah-buahan, ada durian, syok betul lah di kampung. Okay? So, kadang-kadang perlu tenangkan jiwa di bunyi-bunyi binatang, burung dan sebagainya. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah share, yang sudah komen, dan bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang share dan komen. Okey, ada menteri yang letak jawatan. Disahkan. Ada menteri telah letak jawatan. Baru sebentar tadi kita terima pada pukul 11.03 pagi tadi, 4 Januari 2023. Tuan-tuan dan puan, kita memang tahu setelah adanya kerajaan baru, pasti ada yang dilantik, ada yang dipecat, ada yang macam-macam lah. Tapi tiba-tiba menteri letak jawatan memang mengejutkan. Ini dia. Menteri Pelancongan telah meletak jawatan secara rasmi sebagai jawatan pengarah urusan Timber Well. Janganlah risau, dia bukan letak jawatan sebagai menteri, tetapi dia letak jawatan pengarah urusan Timber Well. Tadi pun saya waktu baca, saya pun terkejut juga. Takkanlah Menteri Pelancongan letak jawatan. Rupa-rupanya dia bukan letak jawatan sebagai menteri, tapi dia letak jawatan sebagai pengarah urusan Timber Well. Syarikat Pembalakan Timber Well Berhad telah mengumumkan secara rasmi peletakan jawatan pengarah urusannya, iaitu Datuk Seri Tiong King Sing yang juga adalah Menteri Pelancongan. Dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia semalam, syarikat yang berpengkalan di Kota Kinabalu, Sabah itu menyatakan alasan peletakan jawatan King Sing adalah disebabkan komitmen peribadi yang lain. King Sing, iaitu Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak, telah dilantik sebagai Menteri Pelancongan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Disember yang lalu. Beliau mula dilantik sebagai pengarah urusan untuk Timber Well pada 19 Mac 2017. Dari segi kelayakan pula, King Sing mempunyai diploma lanjutan dalam pentadbiran dan pengurusan perniagaan dari New Zealand National Institute of Higher Education, sarjana pertampilan perniagaan dalam pentadbiran dan pengurusan perniagaan daripada Institut Perniagaan dan Teknologi di Raja Island dan sarjana pentadbiran perniagaan dalam sains politik daripada Institut Perniagaan dan Teknologi di Raja Island juga, dan doktor kehormat dalam pertanian dari Universiti Sains dan Teknologi Kebangsaan Ping Tung di Taiwan. King Sing memiliki 23.8% kepentingan dalam Timber Well pada 31 Mac tahun lalu menurut laporan tahunan terbaru kumpulan itu. Bagi tempoh 9 bulan terakhir 30 Disember 2022, keuntungan bersih Timber Well meningkat 24.5% kepada 3.02 juta daripada 2.43 juta dalam tempoh yang sama sebelumnya. Kopi Deception Tracks No Credit. Bagaimanapun, pendapatan turun 4.9% kepada 21.47 juta dalam tempoh yang dikaji daripada 22.57 juta pada tempoh yang sama sebelumnya. Okey, saya fikir dia ada alasan yang tersendiri. Mungkin juga untuk dia dapat fokus kepada tugasnya sebagai Menteri Pelancongan. Tahniah diucapkan kepada Menteri ini yang mengambil keputusan yang sangat bagus pada pendapat saya untuk memberikan fokus kepada kerajaan Malaysia dan ekonomi Malaysia menjadi menteri di dalam Menteri Pelancongan. Ini barulah kabinet. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya dan Kasim kena balun lagi. Dah lah kena pecat, kena balun lagi. Tapi pecat bukan sembarang dipecat. Telah dipecat, menang lagi. Sudah dipecat, dia buktikan bahawa dia sebenarnya adalah aset besar bagi UMNO. Tapi selepas itu dia banyaklah buat pendedahan, buat macam-macam lah.
Tapi asyik duk kena balon saja. Tapi biasalah, begitulah politik kan. Okey, Syahidan kena balon lagi. Anggota Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzah telah membidas kenyataan daripada ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim, sebagai melulu dan berniat jahat berhubung isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Syahidan menuduh kerajaan tidak adil apabila tidak memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang dan memberikannya hanya kepada ahli Parlimen kerajaan sahaja. Katanya, saya ingin tanya Syahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini? Syahidan dapat dari mana berita ini, daripada cerita mana pun tidak tahu. Sampai ahli Parlimen daripada Hulu Langat ini, iaitu Muhammad Sani Hamzah, membidas kenyataan itu sampai dia tanya, saya ingin tanya kepada Syahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini? Syahidan kena jawab. Dari mana Syahidan? Dari mana Pakcik Syahidan dapat berita kononnya tak dapat daripada kerajaan? Kata ahli Parlimen Hulu Langat itu lagi, belanjawan pun hanya sebahagian dari peruntukan sahaja. Dibentangkan untuk membolehkan gaji kaki tangan kerajaan dibayar, katanya. Tambahnya lagi, kerajaan perpaduan yang ada ini hanya baru sebulan lebih dibentuk dan belum membuat apa-apa keputusan mengenainya, kata Muhammad Sani dalam kenyataan media hari ini. Aduh, baru sebulan, belum lagi apa-apa, belum ada keputusan pun. Jadi mungkin betul juga kata Muhammad Sani Hamzah ini, yaitu kenyataan daripada Arau yaitu Syahidan Kasim sebagai melulu dan mungkin berniat jahat berhubung isu peruntukan wang kepada wakil rakyat pembangkang. Belum ada keputusan lagi lah. Kenapa cepat sangat jadi gapra, jadi panik? Kerajaan perpaduan yang ada ini hanya baru sebulan lebih dan belum membuat apa-apa keputusan, kata Muhammad Sani. Terdahulu media melaporkan Syahidan yang juga adalah bekas pemimpin UMNO mendakwa kerajaan persekutuan tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang. Mengulas lanjut, Muhammad Sani berkata, dia beranggapan kenyataan Syahidan hanya bertujuan ingin memancing maklum balas bagi menekan kerajaan agar pembangkang diberi peruntukan yang sama rata dengan wakil rakyat kerajaan melalui belanjawan 2023 yang dibentangkan nanti. Katanya, bagi saya juga, katanya, tuduhan Syahidan ini bersifat melulu dan berniat jahat. Oleh itu, saya ucapkan selamat memancing dan selamat mencuba kepada YB Arau, ujarnya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang berlaku sebenarnya sehingga ahli Parlimen Arau ini kata begini? Dan heran jugalah sebab belum ada apa-apa lagi keputusan, sudah ada keputusan daripada Arau. Belum ada lagi apa-apa, sudah ada keputusan. Dan bukankah Anwar Ibrahim sudah juga ada meluluskan bantuan-bantuan kepada tempat-tempat yang banjir yang bukan pun kerajaan perpaduan yang takbir? Contohnya di Kelantan, di Terengganu, sudah pun diberi bantuan. Jadi pada pendapat saya, itu salah satu daripada bajet juga. Walaupun yang bajet sebenar untuk ahli Parlimen ya, of course belum lagi. Tapi itu buktinya bahawa kerajaan perpaduan ini tidak terlalu bias. Tidak juga membiarkan ahli-ahli Parlimen pembangkang. Okey, apa pendapat kamu? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.